Apakah itu LGBT? LGBT itu merupakan L, lesbian, G, gay, B, bisexual dan T, transgender. Untuk lesbian ini merujuk kepada wanita yang berasa tertarik secara romantik, emosi atau seksual kepada wanita lain. Selain itu, gay digunakan untuk menggambarkan seorang lelaki yang berasa secara romantik, emosi atau tertarik secara seksual kepada lelaki lain. Untuk bisexual pula, bisexual merujuk kepada individu yang berasa tertarik secara romantik, emosi atau seksual kepada kedua-dua jantina, lelaki dan perempuan. Akhir sekali, untuk transgender pula, transgender ialah istilah yang merujuk kepada orang yang mengalami percanggahan antara identiti jantina mereka dan jantina yang mereka dilahirkan. Individu transgender ini mungkin merasakan bahawa mereka dilahirkan dalam badan yang tidak sepadan dengan identiti jantina mereka dan mungkin juga membuat peralihan untuk mendedahkan identiti jantina sebenar mereka. Istilah LGBT ini mencerminkan kepelbagaian seksual dan jantina serta gerakan sosial dan politik yang memperjuangkan pengiktirafan hak dan kesaksamaan untuk komuniti ini. My name is Nisha. I'm from Malacca, but now I'm based in Kuala Lumpur. And I'm working as an outreach worker in Pink Triangle Foundation. I'm a transsexual. Di Malaysia, perundangan negara telah jelas termaktub bahawa hubungan gay atau homoseks ini adalah menjadi satu kesalahan sama ada di sisi perundangan sivil ataupun syariah. Dalam perundangan sivil, kesalahan ini adalah mengikut Seksyen 377A, iaitu persetubuhan yang bertentangan dengan aturan tabi'i melalui tubuh adalah jadi satu kesalahan. Hukumannya ialah penjara sehingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan. Dalam perundangan syariah seperti Akta Kesalahan Jenayah Syariah, kesalahan ini adalah di bawah Seksyen 25, iaitu mana-mana orang lelaki yang melakukan liwat adalah satu kesalahan dan apabila disampaikan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebat tidak melebihi 6 sebatan. Seterusnya, dalam aspek melangsungkan perkahwinan bagi bukan Islam di Malaysia, mereka tertakluk kepada pertukan-pertukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Sebarang perkahwinan yang diupacara,kan tetapi tidak mengikut di bawah akta ini adalah satu perkahwinan yang tidak sah. Perlu dimaklumi bahawa upacara perkahwinan yang disebut di bawah akta ini ialah upacara perkahwinan yang sah mengikut undang-undang, agama, adat atau kelaziman masyarakat. Jadi, perkahwinan sejenis bukan daripada norma dan adat masyarakat Malaysia. Perkahwinan dalam Islam merupakan satu institusi yang memenuhi keperluan manusia. Berkahwin merupakan satu sunnah. Nabi SAW sendiri bersabda, nikah itu adalah sunnahku. Maka siapa yang benci sunnahku, maka sesungguhnya ia bukan daripada golonganku. Riwayat Ibnu Majah. Hak asasi manusia ni secara mutlak dia tanpa ikatan agama akan membawa kepada kehancuran, kerana sebagai manusia yang bersifat makhluk kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, hak asasi manusia ni bersifat tidak mutlak. Okey, dalam Islam terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu hak Allah, hak manusia dan hak Allah dan manusia. Seterusnya itu, jika hak diberi secara mutlak kepada manusia dan kepada sesiapa insan di dunia ini, ia akan disalahgunakan dan lari daripada landasan yang betul. Oleh sebab itu, hanya manusia yang tiada pegangan agama sahaja akan melaungkan hak asasi manusia secara mutlak tanpa mengaitkan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala.
daripada kisah Saidina Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis manusia yang dimurkai Allah pada waktu pagi dan dikutuk Allah pada waktu petang. Aku bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki, orang yang melepaskan nafsu kepada binatang, dan orang yang datang kepada lelaki homoseksual. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika kita lihat kepada proses penambahan umat manusia, tidak dapat tidak ia memerlukan percantuman lelaki dan wanita. Maka perkahwinan sejenis golongan K itu terangan telah menolak fitrah kejadian manusia dengan menghalang proses kesinambungan zuriat manusia. Apabila kita melihat kepada syariat Islam itu sendiri, amalan gay atau homoseks sudah pun berlaku khasnya pada zaman Nabi Lut AS. Ia merupakan perkara haram dan sesuatu yang dikeji. Sebagai kesimpulan, LGBT itu sendiri telah melanggar hak asasi manusia secara mutlak kerana hubungan yang dijadikan adalah sesama atau sesama jenis ataupun sejenis dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita telah melanggarnya. Oleh itu, bagi menjaga hak asasi manusia dan nilai agama, mengikut agama masing-masing, kita seharusnya bersama-sama mencegah gejala ini berlaku supaya generasi yang akan datang tidak akan terjerumus ke dalam LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, isu LGBT di negara kita semakin berleluasa. Oleh itu, pada hari ini saya akan mencari beberapa orang untuk berbual dan bertanya tentang isu LGBT ini. Okey. Tapi pertama kalinya saya nak abang kenalkan diri dulu. Dan dari mana? Nama saya Muhammad Fikri Haris, asal daripada Johor. Saya nak tanya yang kesan LGBT terhadap rakyat Malaysia. Okey, kesan-kesan LGBT untuk rakyat Malaysia, pertama sekali kesannya dia boleh merosakkan kita punya diri sendirilah. Itu yang pertama. Dan dia boleh merosakkan keturunan anak-anak muda yang akan datang lah. So benda tu kita takut bila kita buat sekarang, takut nanti benda tu akan terbawa masa akan datang. So itu yang kita risaukan. Tambah lagi pun memang dari segi agama pun memang salah. So memang itu je lah antara kesan dia kepada pendapat saya. Okey. Boleh abang kenalkan nama dan asal daripada mana? Okey, nama saya Muhammad Teketuan. Saya berasal daripada Selangor. Okey. Jadi saya nak tanya kepada abang, apakah pandangan abang tentang isu LGBT yang semakin berleluasa di negara kita? LGBT seperti yang saya tahu, dia adalah hubungan sesama jenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Pada masa kini, di Malaysia terdapat satu berita yang menyatakan kerajaan Malaysia telah membawa seorang ataupun sekumpulan penyanyi iaitu Coldplay yang Menyokong LGBT. So dari situ kita boleh nampak kenapa LGBT ni berleluasa di negara kita. Okey. Terima kasih bang untuk penerangan. Okey, berikut adalah jawapan-jawapan yang telah saya dapat daripada soal temubual daripada orang awam. Oleh itu, sama-samalah kita membantas LGBT.